tajuk syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni pentinglah ni, ya. Sebab kita selalu tercari-cari bondo yang boleh tolong kita ke dalam dunia ni lah, ya. Dan tak adalah salah bondo tu dah. Kita nak cari bondo yang boleh memudahkan hidup kita ataupun urusan kita di dunia ini. Mana yang boleh tolong kita? Siapa yang boleh tolong kita? Anak kita nak masuk tingkatan 1, nak pergi interview sekolah agama tu. Siapa yang kena tu Ada tak ustaz-ustaz kita kena nak minta tolong? Kadang-kadang ustaz tu taklah dapat tolong bona, tapi kita tetap cari siapa yang boleh tolong kita. Maka kita kena faham hidup kita kat dalam dunia ni tak lama. Saya, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Taala, tak lama lah hidup atas muka bumi ni. InsyaAllah saya lama. Tak boleh dah, tak dapat nak janji dah, ya. Sebab kita ni Allah SWT dengan kekuasaan Allah, dia jadikan kita ni daripada tak ada jadi ada, jadi ada jadi tak ada. Daripada tak ada apa-apa pun dalam dunia ni, maka Allah SWT jadikan kita kat mana? Alam roh lagi. Lepas tu Allah SWT jadikan kita, Allah SWT masukkan kita ke dalam alam rahim. Dalam alam rahim, yang mana alam rahim ni hanya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang tahu macam mana keadaannya. Kita boleh ambil ubat segala apa, kita boleh ambil herba apa segala pun, yang pastinya alam rahim ni Allah SWT. Satu rahim ni maha pengasihnya Allah yang jaga kita semua ni dalam alam rahim. Dengan kekuasaan Allah juga, Allah SWT keluarkan kita daripada alam rahim tu, masuk kita ke alam dunia sekarang. Kita jalanilah kehidupan sebagai seorang manusia. Daripada alam kanak-kanak, masuk remaja, masuk dewasa, dah masuk tua, bangkor, segala. Masuklah kita. Dan adakah berhenti sampai situ? Tak. Allah SWT akan tamatkan hidup kita ni. Allah SWT akan masukkan kita ke dalam alam barzakh. Berhenti sampai situ? Tak. Alam barzakh tu Allah Subhanahu Wa Taala akan panggil. Allah Subhanahu Wa Taala akan bangkitkan kita kembali selepas hari kiamat nanti. Dan pada ketika itulah kita akan bermulalah kehidupan yang selama-lamanya. Maka hari ini tuan-tuan, kita nak bincangkan bukan duduk atas dunia ni. Kita nak bincangkan hidup kita lepas kita meninggal. So, di hari akhirat nanti kita akan tercari-cari syafaat. Dan sebab itu penting kita bincang tajuk ni malam ni. Sebab ramai yang nak syafaat Nabi tapi dia tak tahu apa maksud syafaat. Siapa yang boleh bagi syafaat dan terima syafaat? Kalau budak sekolah agama, syafaat ni maksud dia meniru dalam peso tu. Dia meniru dalam peso, bawa apa nama tu? Bawa toyol apa tu kan. Sekolah besok panggil toyol, sekolah agama syafaat panggil. Dia nak kata ada orang boleh bantu dia. Ya. Ataupun mungkin pengertian syafaat kat dunia ni lah, kita kata kabel lah kita kata, ya. Maka hari ni kita nak tahu apa maksud syafaat yang sebenar. Siapa yang boleh bagi syafaat dan terima syafaat? Kalau dulu-dulu tuan-tuan, tok-tok nyang-nyang kita ajar kita nak masuk hutan, minta izin lu tok nenek, cucu minta syafaat kat tok nenek. Siapa tok nenek tu? Hantu. Sejak bila hantu jadi tok nenek tu? Minta syafaat juga. Tapi waktu kau menurut syarak. Ni kita nak bincang malam ni. Dan bila kita sebut syafaat Nabi Muhammad SAW, ada berapa syafaat Nabi ni? Syafaat Nabi ni ada berapa? Ya, insya-Allah kita akan bincangkan. Mula-mula sekali yang paling penting mana-mana pengajian kita kena pentingkan, iaitulah maksud dulu. Kalau kita fail maksud, parahlah kita. Ya, inilah maksud syafaat ni, at-tawassutu lil ghairi bi jalabi manfaatin aw daf'in mudarratin. Maksud tuan, mengambil perantaraan orang lain ataupun bondo lain untuk mendapatkan sesuatu manfaat atau menolak mudarat. Ni penting. Dua bondo ni kita nak. Kita guna orang lain ataupun bondo lain untuk kita nak dapat manfaat daripada dia. Bukan sahaja kita nak dapat manfaat, kita nak tolak mudarat. Ini maksud syafaat. Maka nanti di saat tak ada orang boleh tolong kita, kita nak
perantara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak cari perantara yang boleh nyambungkan kita. Untuk apa? Untuk kita dapat manfaat daripada dia. Dan kita nak tolak mudarat yang datang kepada kita. Ini penting. Dan kita pergi kepada syarat-syarat syafaat. Boleh kau main-main masuk, main-main kata, yalah, dan tak ada hal lah, dan ngasau dan boleh bagi syafaat. Oh, boleh kau macam tu. Ayah ping tuan. Saya dah cerita kat sini dulu. Ayah ping dulu. Dia punya gila tak gila kan? Dia boleh kata dia bagi syafaat. Bila pengikut dia mati tak mandi. Kalau ikut syarak kena mandilah. Kan? Atau kecuali orang yang mati syahid. Kan? Mati syahid dekat medan perang lah, tak di itulah, tak dimandikan. Tapi ayah bin dia pengikut dia tak mandi bila meninggal. Sebab apa? Dia akan ludah mengikut dia. Kenapa ludah? Sebab nanti hari akhirat ludah tu akan selamatkan dia. Dia ambil ayah bin tu sebagai perantara untuk mendapat manfaat dan menolak mudarat. Betul kau macam tu. Yang kita boleh claim saja-saja. Saya Alhamdulillah lah, saya dah khatam Quran dah 10 orang confirm ni. Bawah saya 10 orang dah macam MLM sudah. 10 orang boleh bagi 10 orang. Kau macam tu. Ada tak ayat Al-Quran yang Allah SWT cerita tentang syafaat ni? Ada 3 ayat Quran. Yang pertama tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam surah An-Najm, surah yang ke-53 ayat yang ke-26. 53 ayat yang ke-26. Apa kata Allah? Wa kam min malikin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dalam ni Allah kata ada 2 syarat nak dapat syafaat. Mula-mula sekali Allah kata, padahal berapa banyak malaikat di atas langit. Allah kata dulu, banyak malaikat atas langit ni, mereka tidak dapat mendatangkan sebarang faedah, kata Allah. Melainkan kalau orang nak tolong kita, bondo tu nak tolong kita di hari akhirat, Allah kata illa, melainkan min ba'di ayya'zanallah, inilah mendapat keizinan Allah, liman yasha'u wa yarda. Bila dapat keizinan Allah, Allah Subhanahu Wa Taala berhak untuk bagi sesiapa pun yang dia redha. So ada 2 bondo lah. Mesti dapat izin dan dia mesti dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kedua. Ini yang pertama. Yang kedua dalam surah Taha, surah yang ke-20 ayat yang ke-109. Apa kata Allah? Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Apa kata Allah? Pada hari itu tidak ada berfaedah syafaat ni, tak ada faedah melainkan orang yang diizinkan Allah. Sekali lagi Allah kata, aku mesti izinkan dulu yang melimpah-limpah rahmatnya dan kepada orang yang diredai perkataannya. Sekali lagi Allah kata izin dan redha. Kita pergi surah yang ketiga. Apa kata Allah dalam surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 ayat yang ayat yang ke-28. Wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Allah kata, mereka tidak memohon syafaat melainkan bagi sesiapa yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So ada 2, ada 3 tadi. Yang pertama izin Allah. Yang kedua redha. Yang ketiga siapa-siapa jua boleh. Siapa-siapa jua boleh. Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi itu ikut Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kan, sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita. Ada tak orang yang mana dia minta syafaat ke Allah, Allah tak bagi? Ada tuan-tuan. Siapa? Nabi Ibrahim. Allah. Sebab tu kita kata, kena ada izin dan kena ada redha. Tak semestinya Allah tak izin, itu Allah tak redha. Tapi Allah nak dapat syafaat, kena dua-dua. Ya. Cerita dia tuan-tuan dalam hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Saya pendekkan. Nabi Ibrahim ni akan berjumpa dengan ayahnya. Siapa tuan? Azar. Ayah dia ni
yang mana tak masuk Islam, wajahnya akan lusuh dan berdebu di hari kiamat esok. Nabi Ibrahim akan jumpa ayah dia. Lusuh dan berdebu ni, tak ada seri longot kita kata. Tak ada seri langsung. Maka pada ketika itu Nabi Ibrahim kata, wahai ayahku, bukankah aku sudah berkata kepadamu, janganlah kamu membangkang kepadaku. Dulu aku dah kata, ikut aku. Maka ayah dia kata apa? Bahkan sekarang aku tidak membangkang kepadamu. Sekarang nak ikut Nabi Ibrahim. Salah pada hari itu dah hari kiamat lah. Ya tak ada lah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dia minta pada Allah SWT, ya Rabb, wahai Tuhanku, Engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak membuat aku sedih pada hari berbangkit. Dia nak minta apa? Minta tolong pada Allah supaya Allah bagi keizinan kepada dia untuk dia tolong ayah dia. Syafaat itu. Musyfa' yang memberi syafaat. Dia minta ke Allah SWT. Maka hari ini sedihlah aku kalau aku dipisahkan daripada ayahku. Dia minta. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Simple. Aku mengharamkan syurga ke atas orang-orang kafir. Allah kata. Settle. Tak ada kata, yo waktu itu. Tak ada. Allah tadi kata, aku mengharamkan syurga ke atas orang kafir. Dan Allah kata, wahai Ibrahim, apa yang di bawah kaki kau tu? Ni kita kata tamsilan Allah Taala bagi. Bila Nabi Ibrahim pandang bawah kaki dia tu, ada satu binatang yang mana dah berlumuran darah, penyet dah. Nak menandakan macam itulah nasib ayah kau sekarang. Aku dah tak boleh tolong lah. Dan Allah SWT tak benarkan ketika itu. Adakah Allah tak redha kepada Nabi? Allah SWT redha kepada Nabi Ibrahim. Mustahil. Allah SWT tak redha. Cuma Allah tak izinkan ketika itu. Maka dua benda ni penting, inilah keizinan Allah dan redha Allah kepada sesiapa pun. Baik. Dia ada pembahagian syafaat dia. Yang pertama, syafaat yang hanya khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, syafaat yang selain daripada Nabi. Ada juga. Lagi insya-Allah kalau ada masa kita bincang. Macam mana kawan kita boleh bagi syafaat kat kita. Lepas tu tuan, yang ketiga, syafaat kepada penghuni Al-A'raf. Penghuni Al-A'raf ni, dia masuk syurga pun tidak, neraka pun tidak. Dah tu Ustaz. Dia punya bila timbang Ustaz ni, dia punya amal baik dengan amal jahat ni sama rata. Sama borek. Maka Allah SWT akan dudukkan dia Al-A'raf dekat tompek tinggi. Poin neraka tidak, poin syurga tidak. Tunggu dari situ. Selagi mana Allah SWT tak bagi syafaat kepada dia. Okey, baik, insya-Allah. Kita akan bincang satu persatu lah. Baik. Yang pertama, inilah hanya khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa tuan? Ada 7. Yang ni betul-betul khususan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, inilah syafa'atul uzma. Syafaat yang paling agung yang hanya dapat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafa'atul uzma. Maksud apa Ustaz? Tuan-tuan, kita tiap-tiap hari, 5 kali sehari kita minta Allah SWT bagi ke Nabi syafa'atul uzma ni. Syafaat yang paling agung ni. Yo Ustaz, saya tak pernah. Saya baru pertama kali dengan syafa'atul uzma ni. Iyo. Mana? Doa lapis hazan. Yo Ustaz, kita kadang-kadang baca tapi tak faham. Ataupun faham tapi dah lupa. Kita rewind balik. Apa kita minta masa doa lepas azan? Allahumma, dalam hadis riwayat Bukhari, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Okey, apa maksudnya? Ya Allah, Rabb pemilik seruan dan sembahyang yang akan didirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad ati Muhammadanil wasilah. Wasilah, kita minta wasilah ni apa? Penghubung antara Allah SWT dengan Nabi Muhammad SAW. Wal fadilah. Fadilah ni apa tuan? Keutamaan dalam ramai orang, dalam trilion orang ketika itu. Kita minta Allah bagi keutamaan kepada Nabi. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Serta tempatkan dia pada kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Allah dah janji kepada Nabi Allah akan bagi.
Tapi kita umat Nabi, atas dasar rendah hati kita dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kita minta ya Allah SWT supaya bagi kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW kata apa? Siapa yang minta kepada Allah untuk bagi syafaat kepada aku, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaat daripada aku. Ini penting ni. Lepas tu bila kita ati Muhammadanil wasilata wal, kita doa betul-betul kan, mudah-mudahan kita pun dapat syafaat. Bila Allah SWT janji tuan, dalam surah Al-Isra, Allah SWT kita, Allah kata wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Apa kata Allah? Allah kata dekat Nabi, bangunlah pada sebahagian daripada waktu malam serta kerjakanlah salat tahajud padanya sebagai salat tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu membangkitkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Allah dah tahu dah. Allah dah bagi dah. Allah akan bagi. Tapi kita minta syafaatul uzma. Apa cerita dengan syafaatul uzma? Panjang hadis ni. Saya cuba bawa sependek yang mungkin lah, sebab ada 7 point. Ya. Dia COVID ni tak boleh lama lah kuliah kan. Saya pula kena tangkap kan. Ya. Baik. Satu hari Nabi Muhammad, hadis ni hadis riwayat Bukhari dan Muslim tuan-tuan, daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni seorang sahabat yang terkenal. Ya. Dia ni khidmat untuk Nabi daripada umur dia 10 tahun. Daripada umur dia 10 tahun. Baik. Satu hari Nabi Muhammad SAW duduk-duduk dengan para sahabat. Nabi ni tuan-tuan, dia bukan gajo, padahal dia gajo. Cuma dia bukan gajo. Dia macam bukan perwatakan gajo. So dia duduk-duduk dengan para sahabat, duduk-duduk. Tiba-tiba Nabi kata, tahu tak, aku ni adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Mula dah Nabi nak cerita ni. Aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Tahu tak sebab apa? Nabi kata, pada hari kiamat Allah akan mengumpulkan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian di suatu kawasan yang sangat luas. Mana tuan? Padang mahsyar. Ya Allah, Nabi cerita keadaan kita kat padang mahsyar. Ada penyeru yang akan memperdengarkan kepada mereka dan ada penglihatan yang menguasai setiap orang daripada mereka. Tak dapat lagi ya. Ada mata-mata ya. Ya. Dan jarak matahari begitu dekat sehingga manusia pada ketika itu berada pada kemuncak kesusahan dan kepayahan yang amat dahsyat. Ini Nabi cerita. Jarak matahari dekat dengan kita. Ada kata 1 mil, ada kata 1 jengkal. Dekat dengan kita sehingga kan itulah kemuncak susah ataupun payah kita. Lepas tu jangan risau tuan-tuan. Bukan jangan risau, jangan gundah bona ya, dengan ujian-ujian dunia yang kita hadap sekarang. Sebab Nabi kata kemuncak tu hari akhirat, so kat padang mahsyar nanti. Ya. Kita hari ni sakit tuan-tuan, dah kena gaut tuan. Umur berapa kena gaut? 40 tahun baru kena gaut. Berapa tahun kena gaut dah? 5 tahun. Sebelum kena gaut 40 tahun Allah SWT tak bagi gaut pun. Baru 5 tahun. Kalau kata sengsara enggaklah gaut tuan. Kena angin pun sakit kan. Sakitnya gaut baru 5 tahun. Nabi Muhammad SAW kata matahari akan dokit dengan kita. Dalam satu hadis yang lain, dalam satu hadis Abu Daud, Nabi Muhammad SAW kita ni akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat. Macam mana? Sayyidatina Aisyah cerita macam mana dengan aurat masing-masing. Nabi Muhammad SAW kata bahkan pada ketika itu orang tidak akan mempedulikan. Tak ada masa nak betek-betek ni. Semua sibuk dan takut dengan urusan masing-masing. Dan ketika itu tak ada lah wilayah taklif dah. Maksudnya ketika itu tak ada taklif. Taklif ni kebertanggungjawaban. Tak ada dah. Bila kita hari kiamat nanti masuk, bangkit balik, itu wilayah hisab dah. Dah tak ada dah taklif-taklif dah. Sebab itu Sayyidina Ali kata, hari ni waktu untuk kita beramal dan kita tak ada hisab. Mana ada kita kena dihisab? Hisab ada lah, tapi nak kena cash tak ada tuan. Tak ada kan? Beramal. So Sayyidina Ali bin Abi Talib kata beramal sekarang. Sebab apa? Akan sampai satu masa nanti akan ada hari yang mana hari itu hari hisab je. Hari hitung je. Amal ni tak dapat. Kita tak dapat nak beramal hari akhirat. So baik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata manusia tak berkuasa menanggung keadaan tersebut. Bayangkan tuan, ribu-ribu, juta-juta kilometer matahari, tiba-tiba Allah dekatkan kepada kita. Kita tak lobu. Sekarang pun kita rasa torik kan tuan.
Ya? Saya ingat lagi PKP bulan 3 ke bulan 4 itu tak. Panik. Saya sampai pasar rekod 2 biji rumah. Ya? Panik kan. 6 boleh dan 6 boleh. Turbo pula tu. Oh, panik. Padahal ujung jauh tuan. Ini Allah dakikkan. Kita tak lobo. Jadi, apa kita rasa? Kita akan tanggung sakit tu. Ma'ayazubillah. Ya? Sampai kan tuan-tuan, Nabi cerita dalam hadis yang lain. Ada yang mana poluh sampai ke leher, poluh sampai ke pinggang. Ada yang lomeh dengan poluh sendiri. Tak tahu tuan. Kita tak tahu macam mana lomeh dengan poluh sendiri ni. Polak tahu. Polak tu tuan. Polak ni gimih dengan poluh, itu dia polak. Kan? Tapi lomeh dengan poluh dia Allah. Another level lah. Okey, baik. Lepas tu manusia ni akan bercakap, siapa yang boleh tolong kita? Siapa yang boleh tolong? Kita ni tengah susah ni, kita tengah sengsara ni, siapa yang boleh tolong? Moh kita pergi jumpa, siapa yang boleh tolong kita? Maka bermulalah kembara mencari kabel namanya. Ya? Kembara mencari kabel. Kabel dalam dunia ni tu salah. Dia orang ada tu dalam dunia ya. Orang yang ada tu pun susah nak koyo dah. Dalam dunia ya kau ada. Di akhirat sok kemungkinan kau tak ada apa-apa. Orang yang tak ada apa-apa kat dalam dunia ni, dialah yang ada sok. Ya. Baik. Kita jumpa siapa dulu? Ni nak minta syafaat perantara. Ya, inilah kita jumpa yang pertama, kita jumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Ya. Maka bila kita jumpa dengan Nabi Adam, kita kata, ya Abul Bashar, wahai bapa pada manusia. Ni bapa pada manusia, atuk punya atuk itu Nabi Adam lah. Tolong kita orang ni. Engkau manusia pertama yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Kita bagi tahu kelebihan Nabi Adam ni. Bukan biasa-biasa punya orang kita ni minta tolong ni. Kau manusia pertama dan kau telah masuk. Allah tiup roh dalam diri kau. Dan kau telah masuk dalam syurga. Dah ngasau dulu dah. Dalam syurga dah. So kami nak minta tolong kepada kau wahai Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Dengar tu tuan. Nabi Adam kata, sesungguhnya pada hari ini Tuhanku sangat marah. Kemarahan yang belum pernah terjadi sebelum ini dan tidak akan terjadi selepas ini. Nabi Adam kata, hari ini Allah bongi. Kita kata bongi. Kalau dulu apa? Arwah Tuan Guru Ni Aziz kata apa dulu? Samsing. Kan? Kontroversi dulu kejap. Maksudnya apa? Maksudnya Allah betul-betul nak tunjuk kuasa dia hari ni. Allah tak pernah marah macam ni, dan lepas ni Allah takkan marah macam ni. Punyalah marahnya Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk kuasa Allah. Ya. Lepas tu akan ada orang, Allah akan panggil raja-raja ke atas muka bumi ni. Berbaris depan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala akan kata, dulu kau dekat dunia kau raja, sekarang kau menghadap Malikul Muluk, raja segala raja. Oh, Allah betul-betul tunjuk betul. Kita kata. Itu jangan risaulah. Kita ada kuasa atas muka bumi ni, susahlah risau. Susahlah nak kata saya ada kuasa bah. Jangan ya. Sekejap ya atas muka bumi ni. Baik. Aku tak apa. Dulu aku ditegak mendekati sebatang pokok dan aku menderhakainya. Nabi Adam kata aku dah buat salah satu. Ya sah. Aku dah buat salah satu. Dia bukan dosa ni telah diampunkan oleh ulama. Beza pendapat, ada 2 ataupun 3 pendapat ulama. Boleh tak nabi ni ataupun para rasul ni buat salah? Kesimpulan kita tak naklah bincang panjang dulu, tetapi kesimpulan ni ulama kata yang pertama, dia boleh buat salah kalau sebelum dia dilantik menjadi nabi. Lepas lantik jadi nabi, tak ada salah. Ada ulama kata dia boleh buat salah, tapi bukan buat salah sebagai rasul, buat salah sebagai manusia, dan Allah akan tegur dia direct. Contohnya apa? Nabi Muhammad SAW kan pernah buat silap. Biar betul Ustaz. Silap dia bukan sebagai seorang nabi, silap sebagai seorang manusia dia. Manusiawi dia lah. Kan masa tu kan Nabi Muhammad SAW tengah berdakwah dengan orang-orang besar. Lepas tu tiba-tiba ada seorang buta datang, OKU gitu tu kan, orang kelana upaya datang. Apa kata? Dan Nabi Muhammad SAW memalingkan muka dia. Dia itu dia buta. Abdullah bin Abi Maktum. Ya, dia buta. Jadi Nabi kata macam tak suka. Maka Allah SWT turunkan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi silap, tapi Allah SWT
bagi dia teguran ketika itu dan Nabi Muhammad SAW bertaubat. Okey, baik. Dia silap. Nabi Adam kata dalam Quran Allah kata wala taqraba hazihi syajarah. Jangan dokek dengan pokok ni. Dia bukan saja dokek, tapi makan buah tu. Maka Nabi Adam kata, diriku. Hari ni pokok dek kau, pokok dek Dan lah. Dan mikir pasal diri Dan takut dengan Allah Taala. Tu Nabi Adam tuan. Berapa salah Satu. Kita sendiri mau fikir. Kita yang tahu hakikat diri kita. Banyak salah kita. Baik. Nabi Adam suruh kita jumpa dengan Nabi Ibrahim. Jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni tuan-tuan Allah. Rasul ni kalau satu riwayat kata ada 3 wajib 3 boleh. Lepas tu yang wajib kita kena berapa tuan? 25 tu Allah SWT kocikkan lagi 5 Rasul Ulul Azmi. Daripada 5 tu Allah kocikkan lagi. Dia dapat gelaran Khalilullah, kekasih Allah. Siapa? Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad. Daripada 2 tu Allah kocikkan lagi. Jadi Nabi Muhammad SAW Sayyidul Mursalin, penghulu segala Rasul. So Nabi Ibrahim ni bukan biasa-biasa. So kita berjumpa dengan Nabi Ibrahim AS. Engkau adalah Nabi dan kekasih Allah di antara penduduk bumi. Engkau Khalilullah. Mintakanlah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Apa tidakkah engkau melihat apa yang telah kami alami? Nabi Ibrahim kata apa? Sama macam Nabi Adam kata, Allah tak pernah marah macam ni sebelum ni dan Allah tak akan marah macam ni selepas ni. Aku ni ada 3 silap. Nabi Ibrahim kata aku ada 3 silap. Dia ulama-ulama kata bukan silap, bukan dia saja nak buat silap, dia nama helah, tadwir nama dia. Helah. Yang pertama helah dia bila mana dia pecahkan berhala-berhala, patung-patung berhala tu kan. Lepas tu dia pecahkan yang kocik, dia tinggal kapak yang besar. Maka bila kaum dia datang balik kata siapa buat ni? Dia kata apa? Tu yang besar tak buat. Lepas tu kaum dia kata, takkanlah dia kan patung. Kalau macam tu buat apa kau nak sembah? Nabi Ibrahim kata, tengah bohong tak? Ulama kata Nabi Ibrahim bukan kata yang paling besar tu berhala tu, bukan. Yang Nabi Ibrahim tengah kata ibu jari. Nabi Ibrahim tunjuk tu yang besar. Yang besar ni ibu jari kita yang paling besar lah kata. Nabi Ibrahim tunjuk. Nabi Ibrahim maksudkan yang itu, tapi para ulama kata itu helah lah. Helah ni dia boleh pada ketika masa yang tertentu semata-mata. Contoh nak menegakkan keadilan. Kita jumpa orang kena koja mualung contohlah. Dia kena koja betul-betul main koja-koja depan kita ni. Lepas tu dia yang kena koja ni dia dizalimi ya, contoh kan? Dia zalimi. Lagi depan kita. Alung tu datang. Ada nampak tak? Kita nak cakap apa? Ada nampak mampu kena budak tu. Jadi kita nak buat apa? Contohlah kan kita ganjak setapak. Selama dan duduk sini dia tak nampak. Maksudnya apa? Tadi dan duduk situ dia nampak. Dan dah langkah setapak dia tak nampak dah katanya. Itu apa nama tu? Helah lah. Nabi Ibrahim kata itu yang pertama. Yang kedua, masa Nabi Ibrahim tak nak pergi keramaian malam yang Nabi Ibrahim pecahkan tu. Kan? Nabi Ibrahim kata apa? Aku sakit. Tapi Nabi Ibrahim tak kata dia sakit apa. Ulama kata kemungkinan dia sakit hati. Sakitnya. Kan? Dan yang ketiga, masa Nabi Ibrahim masuk ke Mesir, dia bawa isteri dia. Isteri dia ni, Mesir ketika itu diperintah dengan orang yang suka bini orang. Jadi bila dia nampak bini orang, dia bunuh laki dia jadikan gundi ataupun isteri. Maka dia kata kalau kau jumpa orang sekarang, jangan cakap dan laki kau, cakap dan saudara kau. Helah tak tuan? Nampak macam bohong, tapi ulama-ulama kata, yalah betul lah, saudara si Islam juga. Dia tak ngaku je laki, tapi dia ngaku saudara, memang kita saudara si Islam. Tapi tu pun Nabi Ibrahim kata aku tak mampu nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pergilah kau jumpa dengan Nabi Musa. Pergi jumpa Nabi Musa. Nabi Musa pun kata aku tak boleh nak tolong kau. Oh banyak dah tuan. Ni Nabi ni bukan calang-calang ni tuan. Nabi Musa tuan, orang yang pergi jumpa Firaun ni tuan. Allahu Akbar. Kita nak pergi jumpa ketua kampung, nak nunggu kesalahan dia pun kita malu Allah. Yang ini pergi jumpa Firaun. Nabi Musa kata aku tak boleh tolong sebab aku rasa aku dah buat salah. Aku pernah bunuh orang.
Sebelum dia jadi Nabi. Sebelum dia jadi Nabi. Tumbuk KO tahu kawan tu. Bangsa Kipti tu. Maka lepas tu Nabi Musa kata saya rasa lepas jumpa Nabi Adam tadi, kita jumpa Nabi Nuh dulu. Minta maaf. Kita jumpa dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh pun kata aku tak boleh tolong sebab aku pernah persoalkan Allah Subhanahu Taala. Masa tu dah naik dalam bahtera tu, Allah Subhanahu Taala sebut dalam Quran ya. Naik dalam bahtera tu, lepas tu nampak anak dia menggapai-gapai. Jadi Nabi Nuh kata tak boleh kau tolong selamatkan anak aku. Padahal dia tahu anak dia ingkar. Maka dia rasa aku tak boleh tolong. Akhirnya tuan-tuan, Nabi Musa pun suruh kita jumpa Nabi Isa. Nabi Isa pun kata aku tak boleh tolong. Akhirnya Nabi Isa kata pergi jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi cerita. Nabi kata, maka mereka pun mendatangiku lalu berkata, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Engkau Allah telah ampunkan kau present tense dan past tense. Itu dia. Dan siapa ingat dia belajar dulu kan, present tense iaitu bondo yang akan datang, past tense bondo dah lepas. Allah SWT ampunkan semua dosa kau dah. Maka mintalah tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka masa tu Nabi bangun, aku pun berangkat sehingga saya sampainya di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Aku merebahkan diri bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud pada Allah. Minta ni tuan. Sebab itu syafaat ni bukan milik tok guru, syafaat ni milik Allah. Milik Allah. Nabi pun minta. Sebab itu saya minta maaf banyak, jangan minta ke kubur. Nabi minta ke Allah. Padahal Allah dalam surah Al-Isra tadi, Allah kata aku akan bagi kau. Tapi Nabi pun minta ke Allah. Kita minta ke kubur. Anda. Ya? Tok guru saya kata dulu apa? Orang yang dikubur itu butuh pertolongan kita. Masakan kita yang di atas memerlukan pertolongan yang di bawah, sedangkan yang di bawah itu memerlukan pertolongan yang di atas. Orang kubur ni nak minta doa kita pun susah. Kan? Saya ngaji Indonesia macam itulah bahasa kan. Tuan-tuan, rabah. Ya, lepas tu kemudian Allah membukakan kepadaku dan memberikanku ilham berjumpa berupa puji-pujian dan sanjungan kepadanya. Puji Allah, sanjung Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala kata, terdengar suara Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Muhammad, angkat kepala kau. Mintalah, engkau pasti akan diberi. Berikanlah syafaat, nescaya syafaatmu diterima. Maka dah ada confirmation daripada Allah SWT. Allah kata bagi syafaat. Maka aku mengangkat muka aku dan terus aku berkata, wahai Tuhanku, ya Rabb, ummati ummati ummati, umat aku. Nabi Muhammad minta syafaat untuk siapa? Umat dia dulu. Ni kita nak tahu betul-betul. Nabi Muhammad sayang kita. Nabi Muhammad sayang kita. Dalam ribuan trilion manusia ketika itu, dia panggil umat dia dulu. Sehingga kan tuan-tuan, Nabi Muhammad nanti dia panggil kita. Dia nak bagi kita minum air telaga dia. Ada haud, ada telaga dia. Masa tu kita haus tuan-tuan. Nabi Muhammad panggil halumma. Halumma ni maksudnya panggilan yang memujuk, bukan panggil saja. Kalau panggil dalam bahasa Arab, hayya. Meh sini. Tu hayya. Halumma. Meh lah dorang katanya. Minum airnya. Nabi Muhammad sayang kat kita. Sebab itu kita minta syafaat yang Nabi cerita ni dalam hadis riwayat Anas bin Malik, Bukhari dan Muslim keluarkan tuan-tuan. Kita dapat syafaatul uzma. Baik, itu yang pertama. Baru pertama tuan dah berapa dah? Parah kita ni ya. Yang kedua, syafaat kepada ahli syurga untuk masuk dalam syurga. Boleh. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kata, aku mendatangi pintu syurga pada hari kiamat dan aku minta supaya dibuka. Lalu penjaganya berkata, siapakah nama kamu? Aku jawab Muhammad. Nabi kata, buka ni. Aku nak bawa orang masuk syurga ni. Maka penjaga syurga tu kata apa? Aku diperintahkan untuk membuka pintu syurga hanya kepadamu dan aku tidak pernah membukanya kepada sesiapa pun sebelum ini. Ni hebat gitu. Hebat Nabi gitu. Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, syafaat Nabi. Nabi boleh tolong apa? Ringankan azab pak saudara Nabi, iaitu Abu
Abu Talib. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi kata semoga la'allahu tanfa'uhu syafaati yaumal qiyamah, ya. Semoga syafaatku memberi manfaat kepadanya pada hari kiamat. Nya tu siapa? Abu Talib. Dia akan diletakkan di sebuah tempat yang paling cetek di dalam neraka, yang akan menenggelamkan 2 buku lalinya sehingga kemudian otaknya mendidih. Itu yang paling ringan. Itu pun togah dek Nabi. Abu Talib dapat. Ada lagi orang zaman sekarang dia boleh bergurau pasal neraka ni. Boleh bergurau, tengok Twitter tuan, Allahu Akbar. Budak-budak zaman hijab. Kan? Kalaulah satu bondo yang kau boleh, ada orang nanyo dalam Twitter ni lah, kalaulah ada satu bondo yang haram tapi kau boleh buat, apa bondo kau nak buat, boleh tanya orang tu dalam Twitter. Ramai orang jawab, antaranya apa, aku nak masuk neraka pun kau jawab jadilah, okey kot, baik lepas tu masuk syurga balik. Dia ingat apa? Ingat neraka ni macam RNR tau lah, duduk kau jawab. Dia boleh buat main syurga dan neraka. Abu Talib tuan, paling cetek dalam neraka. Api parik buku lali. Sampai lutut dia buku lali. Dah mendidih otak dah. Ya, baik. Yang keempat, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk memasuki syurga tanpa hisab. Ini special case kan? Kita kata fast track. Tak ada hisab tuan. Allahu Akbar. Tak ada hisab kan seronok tuan. Kita lah tuan, pergi restoran dah pampah dulu. Itu pun rasa belagak masuk tu. Orang duk beratur ni. Siapa? Fatah senyap. Dah ada table. Wih, kita masuk berkapak lah tuan. Baru dia masuk restoran tuan. Ini belum cerita hisab. Ada umat Nabi Muhammad yang boleh masuk dalam syurga tanpa hisab. Siapa dia? Next time kita bincang. Sebab panjang juga dah. Siapa yang umat Nabi Muhammad yang boleh masuk syurga tanpa hisab. Yang kelima, syafaat kepada orang Islam yang berbuat dosa besar supaya dikeluarkan daripada api neraka. Orang Islam ni dia asalkan dia ada tauhid tuan-tuan, dia ada tauhid, dia tak syirik kepada Allah Taala, dia buat dosa besar tapi dia akan keluar daripada api neraka. Dalam hadis riwayat Tirmizi. Tu yang kelima. Yang keenam tuan-tuan, ni syafaat kepada penghuni Al-A'raf, iaitu tempat tertinggi, dan mereka dimasukkan ke dalam syurga. Yang tadi saya kata duduk tengah-tengah tadi, ada banyak benda boleh tolong dia, termasuklah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga tuan-tuan, dengan syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu taala, dia akan boleh menaikkan darjat dan kedudukan orang di dalam syurga. Syurga ni dia ada lah juga. Dia punya apa? Tahap-tahap dia tu. Ya. Sebab itu dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW doa, ya Allah ampunilah Abu Salamah, sahabat Nabi, dan naikkanlah darjatnya ke dalam golongan orang-orang yang diberi petunjuk. So, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah SWT, yang itu 7 syafaat yang khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So apa kita nak buat sekarang tuan? Kita kena faham dengan lambakan dosa kita, yang mudah-mudahan Allah SWT ampunkan, tapi kita bawa beban tu tuan-tuan. Kita ni tuan, kalau malam-malam pojam mata kan, so 15 minit jadilah. Timbang buruk kita dengan baik kita hari ni je malam gang buat. Hari ni saja tuan. Berapa banyak baik dan berapa banyak buruk dan Allah. Lepas tu fikir dah terkumpul buruk kita, terkumpul baik kita, buruk lebih banyak. Lepas tu fikir pula, kok mati dan malam ni dan nak bawa untuk hari ni saja dah banyak buruk dah. Baru hari Jumaat. Belum lagi tahun-tahun lepas semenjak kita akil balik banyak dosa kita. So kita nak minta syafaat Nabi. Mudah-mudahan dek sayang Nabi kat kita, sayang kita kat Nabi Muhammad SAW ni kita dapat syafaat. Apa benda kita nak buat kan? Yang pertama, jangan lupa jawab, jangan lupa doa lepas azan tu. Jangan lupa tuan. Ya. Sebab Nabi Muhammad SAW kata tadi lah, ya, dia akan dapat, siapa yang memohonkan wasilah kepadaku, maka dia berhak memperolehi syafaat. Ya. Lepas tu tuan-tuan, banyak berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kena selawat lah. Ustaz, di sini banyak lah saya dengar selawat. Mana satu nak amal? Kita ni tuan, bila mana innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, kan? Dalam Quran tu Allah SWT cakap, sungguhnya Allah selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Maka wahai orang beriman, selawatlah ke atas Nabi. Maka bila turun ayat tu tuan-tuan, para sahabat jumpa Nabi, ya Rasulullah, kami ni nak bagi salam kat kau, kami tahu. Tapi nak bagi selawat ni macam mana? Maka Nabi Muhammad SAW ajarkan selawat Ibrahimiyah. Selawat apa? Tayyib akhir tu. Itu pun boleh. Ustaz, saya minta maaf banyak Ustaz. Saya ni yalah busy Ustaz. Busy. Selawat panjang-panjang ni tak lepas saya dah. Pendek sikit boleh tak? Busy lah hai. Kan? Tak apalah, pendek lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat sekali dengan ahli keluarga Nabi, kan? Wa ala ali Muhammad. Boleh Ustaz, tapi itulah kadang tak sompet. Pendek sikit boleh tak? Pendek ni. Orang kita buat belum pendek minta. Ya? Ayolah, tak pendek lah. Allahumma salli ala Muhammad. Selawatlah ke atas Nabi. Sikit lagi pendek ada tak? Sikit lagi pendek tak pendek nak nolong dah. Itulah pendeklah sikit, ya. Baik. Lepas tu tuan-tuan, selain daripada Nabi, sikit lagi, ya. Selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kita nak kena jaga juga. Ya, inilah syafaat untuk mengeluarkan orang-orang yang telah masuk neraka. Ya, inilah orang yang mukmin, orang yang beriman. Kemungkinan kawan-kawan kita, kemungkinan orang rumah kita, kemungkinan anak kita. Yang mana Nabi Muhammad SAW cerita dalam hadis riwayat Bukhari, dia dah masuk dalam syurga. Lepas tu apa? Lepas tu dia tak jumpa kawan dia. Dia kata ke Allah, ya Allah, ya Rab, dulu kami bersama dengan Fulan bin Fulan ni. Dia sebutlah nama kawan dia ni. Kami baca Quran sama-sama, kami berpuasa sama-sama, kami semayang sama-sama. Tapi hari ni kami tak jumpa dia dalam syurga. Orang mukmin ni dah masuk dalam syurga dah. Apa kata Allah SWT, tuan? Allah SWT kata, pergi dekat dalam api neraka, keluarkan orang-orang kawan-kawan kau yang mana kamu dapati masih mempunyai iman seberat satu dinar. Satu dinar. So dia boleh tolong kita, tuan. Tapi dia bukan Nabi, Ustaz. Kan saya kata tadi, ada satu syafaat yang liman yasha wa yarda. Allah akan bagi pada siapa yang dia nak. So mukmin ni, yang kawan kita mudah-mudahan insya-Allah dia carilah. Dia masuk, tuan. Allah, Nabi Muhammad SAW cerita, dia masuk dalam api neraka tu, kawannya dah kena bakar pakai lutut dah. Maksudnya dah kena bakar betul. Bukan nunggu turn dah. Dah kena bakar. Dia dapat selamatkan, mengeluarkan orang. Lepas tu bila dia dah keluarkan, Allah kata lagi, pergi balik. Cari siapa sahaja yang kamu temukan di hatinya ada iman meskipun hanya separuh berat satu dinar. Separuh satu dinar. Tadi satu dinar penuh. Yang ini separuh pun. Pergi tolong dia. Orang mukmin ni. Orang pergi tolong dia. Lepas tu tuan-tuan, bila dah angkat apa semua lagi, Allah SWT kata, pergi balik, pergi cari kawan kau yang mana ada dalam hati ada iman seberat zarah. Pun orang mukmin ni boleh tolong, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW dia suruh kita ni cari kawan elok. Kawan yang boleh tolong kita esok. Ya? Kita pun tak tahu, tuan-tuan, nasib kita di hadapan Allah Subhanahu Taala. Kita mohon masuk syurga. Ya? Hakikatnya Allah Subhanahu Taala yang tahu dan kita sentiasa mohon masuk syurga. Tapi kita tahu yang mana kawan kita kadang mungkin dia mukmin di sisi Allah. Dan mungkin dia boleh, sebab yang hadis tadi dia sebut nama ya Allah, Pak Mat tak dulu sembahyang sama. Tentulah. Kan kawan kita. Betul kita tak tahu. Yang kawan kita ni kita selalu posan dekat kawan kita. Kita kata, ya Allah, kau sok kalau kau jumpa apa? Kau Mat sok kalau kau dah masuk syurga tak jumpa dan panggil dan. Pernah tak cakap macam tu dengan kawan kita? Tak ada warna lah. Silap kita kau bah, jangan risau dan panggil kau. Mak. Kan? Anda itu tu. Pernah tak kita bagi tahu ke orang rumah kita? Sebab dalam hadis ni dia mukminin wal mukminat. Maksudnya dua. Laki ada, laki boleh, perempuan pun boleh tolong.
Ya. Patut khabar ke orang rumah kita, "Mah, abang ni banyak tanggungjawab, kadang tak lopeh. Sekarang dia baru lopeh dulu-dulu. Allah Akbar rai. Setan bawah sikit udah bak, mah." Cendua kita tu. Ya, kadang kita tu ni elok muda-muda dulu. Ligat gitu. "Mah, minta maaf banyak, Mah. Kau kurang sikit tanggungjawab, kau perempuan," katanya. "Kalau kau tak jumpa abang esok, panggil nama abang." Kita tak tahu tuan, mungkin isteri kita yang akan selamat kita, mungkin anak-anak kita tuan, anak-anak kita. Ya. Tolonglah abang, tolonglah ayah ni long, kalau meninggal so tak jumpa ayah, panggil khabar ke Allah SWT. "Ya Allah tuanku, dulu saya semayang sama-sama dengan ayah saya." Kono cerita tuan. Ya, saya selalu bosan ke orang rumah saya. Dan abang ni kadang banyak keluar pergi ceramah lah apa semua, kadang kau mungkin terasa hati kau apa, kau minta maaf banyak lah. Tapi kau tak jumpa abang so macam tu lah, panggil lah, jangan lupa lah siapa nama abang. Dia sebut nama rumah itu. Lepas tu saya pun pesan ke tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan perempuan masuk syurga esok tak jumpa saya, sebutlah nama saya, sebut nama saya. Ya Allah tuanku, Fatah ni, Ustaz Fatah ni dulu usah-usah dah. Dia dulu pernah mengajarkan saya sekejap, mengajarkan saya sesuatu, mungkin 2-3 tajuk, mungkin tak sampai satu kitab pun. Tapi dia pernah semayang sama-sama dengan saya. Ya Allah tuanku, tolong selamatkan dia. Mudah-mudahan baik. Ya. Baik. Yang terakhir tuan-tuan, syafaat kepada sekumpulan manusia yang berhak dimasukkan ke neraka agar tidak dimasukkan ke dalamnya. Dia patut masuk neraka, tapi dek kerana manusia lain dia boleh tolong. Ya, inilah setiap Muslim dalam hadis riwayat Muslim. Setiap Muslim, orang Islam yang meninggal dunia, lalu jenazahnya disembahyangkan oleh 40 orang lelaki. Dan 40 orang lelaki itu, mereka tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun. Dia jago botol akidah tu, orang belakang, orang yang sembahyang itu. Maka Allah akan memberi syafaat kepada si mati itu. So, setiap orang mati yang disembahyang, ada juga hadis Nabi lain, setiap orang mati yang disembahyangkan oleh 100 orang Muslim dan kesemua mereka memintakan syafaat untuknya, maka Allah mengabulkan permintaan syafaat mereka, 100 orang. Tapi ulama fiqh kata 100 orang ni botol-botol rela datang, bukan diupah. Bukan diupah. Itu saya kritik jugalah amalan orang Melayu 2 bondok. Yang pertama, bagi saya lah kan, bukan hadis Nabi ke apa kau kan. Ya, bila mana dah meninggal orang tu, lepas tu kan habis main jenazah, kita kata apa kata kita dengan ini mayat. Imam kata kan, orang ramai pun kata baik tuan-tuan. Kalau batu baik tak apa, kok dia ni kacangan tu kacang. Botu masyarakat memang tahu macam mana masyarakat nak kata dia baik. Dalam banyak-banyak tu tiba-tiba kata baik bona katanya. Seorang cakap, dia dah menimbulkan fitnah. Saya pernah poi satu sembahyang jenazah sebelah saya tuan. Saya tak pernah, tapi kita sangka baik lah. Kita kata insya-Allah baik di sisi Allah SWT. Lepas tu orang sebelah kata baik. Kok orang tahu mampu. Dia kata itu ke saya. Saya kata subhanallah, itu bahaya tuan. Tak apalah. Habis-habis tu kalau saya kata mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan yang terbaik untuk si mayat. Kalau kita rasa dia jahat, hanya Allah SWT yang maha menentukan. Kita puasan macam tu. Yang kedua, bagi duit time doa cukup, saya tak rumah. Tapi orang kita rumah, dia rapat-rapat sembahyang jenazah tu, menyalit-nyalit lah dia. Apa? RM5. Kita tuan-tuan, saya dulu ngapak Quran kan. Jadi budak-budak tahfiz ni selalu pergi sembahyang jenazah ni. Bahaya tuan-tuan benda tu. Kita tengah doa, dia bagi duit. Bayangkan tuan-tuan, kok RM10 merah. Kita dulu masa tu budak-budak kan, masa form 1, form 2, form 3 tu, mungkin tu masuk RM10, mendarat RM10. Tengok kawan, amin, kuat amin dah. Biru RM5 dah dia macam amin, kuat sikit lah kan. Lepas tu kau RM1, darah kata jangan doa, tak payahlah. Tapi ustaz, dia nak bagi sedekah jangan time tu lah. Lepas tu okey lah.
Lepas tu okeylah. Kan? Jangan time itu. Kadang tu saya kurang selesa dengan amalan orang Melayu macam tu lah. Mungkin boleh diperbetulkan. Apa lagi tuan-tuan yang boleh tolong kita? Quran kita. Jangan lupa baca Quran tuan-tuan. Kelebihan surah Al-Mulk tuan-tuan. Nabi Muhammad SAW kata apa? Baca Al-Mulk daripada 1 sampai 30. Maknanya Al-Mulk tu. Surah ayat yang pertama sampai 30. Surah tu akan minta syafaat untuk kita sampai kita dapat syafaat. Subhanallah tuan. Surah Al-Mulk tu. Quran tu, surah tu sendiri yang akan minta pada Allah supaya minta Allah bagi syafaat kat kita sampai kita dapat syafaat. Bacaan Quran kita tuan-tuan akan terapang backup diri kita. Dan Nabi Muhammad SAW kata dalam hadis Sahih Muslim akan dimulakan dengan surah Al-Baqarah dan seterusnya surah Ali Imran. Maknanya bacaan Quran tu. Bacaan Quran kita ni akan bagi tahu dekat Allah Subhanahu Wa Taala, akan protect kita. Jangan lupa baca Quran. Sehari semuka, sehari dua muka, sehari Al-Mulk, sehari Yasin. Boleh, tak ada masalah. Yang penting jangan lupa baca. Okey? Dan yang terakhir, betul-betul terakhir. Saya dah dua kali cakap terakhir dah. Ni betul-betul punya terakhir ni. Ya, inilah doa anak yang soleh. Kita tahu ni mana ni tuan. Ya. Jadi mudah-mudahan kita doakan tuan-tuan anak-anak kita ni supaya dapat jadi. Kita bukan nak dia jadi doktor bona tuan. Ya. Kita bukan kata, kita selalu kata mudah-mudahan dapat kerja baik apa semua. Itu cerita lain tuan. Kadang-kadang dapat kerja baik tapi tak tahu dah doakan mak ayah. Yang tak ada kerja ataupun kerja SWM saja. Pi merasihan sampah. Itu tiap-tiap minggu datang rumah mak doa untuk mak, itu lebih bagus. Lepas kita minta, ya Allah Tuanku, biar anak-anakku ni jadi anak yang soleh. Tak ambil bidang agama pun tak apa, yang penting dia faham agama. Kan? Tak jadi kerja besar pun, dia makan gaji pun tak apa, yang penting dia dapat doakan aku, dia jaga diri dia, jaga sembahyang dia, tu jadilah. Saya ingat lagi pesan mak saya tuan. Bila mana kami ni ambil bidang agama, adik-beradik kami 9 orang. Semua ambil bidang agama. Ambil ngapal Quran semua. Jadi bila dah besar-besar kita tanyalah. Jadi mak saya selalu pesan kat kita, kat kami ni adik-beradik ni kata, dapat ilmu, nak suruh masuk sekolah agama ni supaya ada ilmu. Bila dapat ilmu tu dapat kau beramal. Bila dapat beramal tu dapat kau sebar. Tu je pun. Bukan cerita kena jadi ustaz, kena buka mak, tapi tak ada cerita apa pun tu dah. Dia cukup sekadar anak kita ni boleh berkhidmat untuk kita, dan mudah-mudahan di hari akhirat nanti dia akan tolong kita. Ya, mudah-mudahan Allah SWT redha. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita sentiasa rindukan untuk dapat syafaat Nabi. Kita selalu doa untuk dapat syafaat Nabi, dan mudah-mudahan Allah SWT terima permohonan kita insya-Allah. Saya minta maaf banyak-banyak tuan kalau ada salah dan silap. Saya minta maaf banyak-banyak, ambil masa yang agak lama, ya. Saya kadang-kadang saya jauh tuan. Jadi bila ceramah kojab ni rasa tak baloi, ya. Tuan-tuan rumah-rumah dokek-dokek 10 minit sampai kan. Saya sejam baru sampai kan. Jadi kalau sejam baru sampai, ceramah 15 minit suruh mulai. Tekilan 80 okey kan. Alhamdulillah, terima kasih banyak tuan-tuan. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna bit ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan fahman wasi'a. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.